الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerjakan segala perintahnya, suruhannya, dan menjauhi segala larangannya. Melalui takwa itulah akan menjayakan seseorang manusia di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak, sebagai tunggak, sebagai pegangi bagi setiap manusia yang akan berjaya dan akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya sempurna, hatinya baik, amalan dia baik, iaitu orang-orang yang bertakwa. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bila kita perhati peristiwa di atas muka dunia pada hari ini, kita melihat berbagai corak dan berbagai bentuk peristiwa tragedi yang berlaku di atas muka dunia, berlaku di situ dan di sini. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah firman di dalam satu qiraat surah Al-Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia, Allah silih ganti di antara manusia yang berada di atas muka dunia. Nudawiluha bainan nas berarti Allah taala silih ganti sebahagian ataupun satu masa, satu tempat manusia berada di dalam keadaan suka, gembira, bahagia, tidak ada peperangan, menjadi negara yang aman sentosa. Tetapi satu masa yang lain, orang yang aman sentosa akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang pedih di dalam negaranya, dalam buminya dan sebagainya. Begitulah keadaan peristiwa, walaupun siapa sahaja yang wikra ambil peristiwa-peristiwa untuk menceritakan apakah hakikat yang sebenar yang berlaku di sana dan di sini, itu adalah satu penetapan yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi di atas muka dunia sejak daripada awal sehingga berlakunya hari kiamat. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW bersabda pada satu ketika, iaitunya orang ramai pakak kita tanya seorang sahabat Anas bin Malik. Ketika tu seorang pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang amat zalim, sehingga sesiapa yang tak bersetuju dengan dia maka Hajjaj kerak kepala, kerak kepala. Orang ramai pun pakak nak pergi tanya jawab pe, sebab Nabi tak ada dah waktu tu. Pakak pergi tanya orang yang berumur panjang waktu tu, iaitunya Anas bin Malik.
Orang pakak kita tanya, wahai Anas, bagaimanakah jalan keluar pemimpin kita yang sangat zalim? Kita nak buat macam mana? Anas tak ada jawab terus kepada orang yang mari tanya, katanya kena buat macam mana kepada ketua dia. Tetapi Anas jawab, katanya, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawab Anas. Anas katanya, musabalah. Oleh kerana masa yang berlalu akan lebih teruk, lebih jahat daripada masa yang lepas-lepas mari dah. Berarti kalaulah tahun ni dia akan lebih teruk daripada tahun lepas-lepas mari dah. Tahun yang lagi akan datang akan lebih teruk daripada tahun ni. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, Anas cerita di dalam hadis ni bukan nak menunjuk katanya kita kena lawan ataupun kita kena tunjuk juga perasaan kita, kezaliman kita, langkan kita terhadap orang tu dan terhadap orang ni. Sebab Anas mulanya dengan isbiru, sabarlah. Lepas tu peristiwa yang berlaku di atas muka dunia, sampai bila dia nak berhenti? Hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu. Berarti di dalam hadis ni, sehingga seseorang manusia tu mati. Orang yang masih hidup lagi atas dunia akan boleh tengoklah peristiwa jahat, pedih, ataupun peristiwa hak molek-molek pun ada di atas muka dunia. Itulah yang Anas kaya katanya, aku dengar daripada Nabi kamu sendiri yang cerita. Berarti bila kita tengok tragedi yang berlaku di setiap tupuk bombing pada hari ini, kita melihat kalau berita-berita yang siar pada kemarin 14 bulan Minakum, cukupnya 1 tahun tragedi peristiwa hangat yang berlaku di Suria ataupun di Syria, di Syam, seperti mana yang sudah pun kita mendengar daripada nafwicakan ahli-ahli ilmi, orang-orang yang pandai ambil peristiwa-peristiwa yang berlaku bukan sahaja di Suria, bahkan di Timur Tengah. Dalam sejarah yang berlaku pada zaman dahulu sampai ke hari ini, kemarin 4/15 genapnya 1 tahun di Suria. Akar yang tubik lebih daripada 10,000 orang yang mati. Seolah-olah katanya di bombing yang Allah Ta'ala janji kebaikan yang akan berlaku, Nabi Isa alaihi salam yang akan turun semula di bumi Syam. Hari ini kita melihat berdarahnya di situ dan di sini. Kita melihat juga keadaan-keadaan yang sama, bukan sahaja yang berlaku di Suria, tetapi di bombing-bombing ataupun di mana-mana pucu yang orang Islam tidak mendapat keadilan dan kebaikan dalam kehidupan dia. Cuma kadang-kadang berita tak sia ataupun tak wayak katanya berlaku di situ dan berlaku di sini. Inilah nasib umat Islam, nasib orang Islam di akhir-akhir zaman macam itulah. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, apa yang kita ambil tahu, kalaulah kita berada di jauh jarak perjalanan di antara kita dengan orang-orang Islam di situ dan di sini, hendaklah kita sapa mula-mula sekali, iaitunya kita sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya orang Islam yang berada di mana sahaja yang ditindas, yang dizalimi, minta supaya Allah Taala selamatkan mereka. Yang kedua, kalau sekiranya kita boleh lebih wisaham, sama ada harta benda kita ataupun apa sahaja yang boleh kita sapa,
kalau sekiranya siapa masa umat Islam di tempat kita pungut ataupun terima untuk menolong saudara-saudara kita, maka jangan kita berat tangan dan sebagainya. Ini adalah satu kesedaran yang mesti kita sedar bersama bahawa itulah keadaan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi apabila kita dengar satu hadis Nabi yang Nabi cerita, hadis sahih, Bashir hadhil ummata bis-sana'i war-rif'ah. Berikanlah berita gembira. Berarti walaupun orang-orang Islam kena duk zalim, diancami, dizalimi, ditindah dan sebagainya, tapi Nabi masih lagi duk bui berita gembira, iaitunya kuambuan sebagai harapan, katanya umat Islam lah di akhir zaman nanti akan bangun dan akan maju semula. Bashir, berikanlah berita gembira hadhil ummata, kepada umat ini, bisana'i war-rif'ati, dengan ketinggian dan kemajuan. InsyaAllah kita harap walaupun keadaan orang Islam di seluruh dunia pada hari ini, bila kita tengok perhati di dalam lipat tes sejarah, kita melihat orang-orang di zaman dahulu sejak daripada Nabi sehingga kepada khalifah yang terakhir sekali, iaitunya khalifah Bani Utsmaniyah, iaitunya Sultan Abdul Hamid. Orang Islam sudah pergi teraju 800 tahun, tetapi dirancang, ditipu, dikhianat oleh tipuan gergasi dunia, iaitunya Yahudi dan Kristian, sehingga umat Islam pada hari ini tidak ada siapa yang sanggup, rakyat katanya dialah yang nak jadi teraju untuk memajukan umat Islam semula dan ambil umat Islam supaya maju klik semula pergi teraju dunia. Kita melihat sekarang ni Yahudi, Kristian dan orang-orang kafir bersatu untuk tindah atas kepala orang-orang Islam. Sebahagian orang Islam faham dan sedar, tetapi ramai lagi orang-orang Islam kita yang masih lagi duduk di dalam kelalaian, lupa, tergelar dengan dunia, lupa kepada tujuan asasi ia hidup di atas muka dunia. Ikhwah yang dikasihi sekalian, dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, walaupun dalam ajaran Islam dia suruh kita ni kerong dunia, tapi tak sewi kita koktik sampai keterikat hati kita dengan dunia. Tetapi kita jangan lupa satu firman Allah Subhanahu wa taala, iaitunya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuai kamu di dunia. Bermaknanya kita apabila kita maju di dunia, insya-Allah kita maju juga di akhirat. Kita ambil dunia adalah untuk menjadi getok jalan untuk kita pergi ke akhirat. Kalau sekiranya kita tak maju, maknanya kita ditindak, kita dizalimi, bagaimanakah kita nak menunaikan tugas dan tanggungjawab kita dalam keadaan yang cukup sempurna sebagai seorang hamba Allah, sebagai satu umat, untuk mendapat kejayaan. Dunia pun maju, akhirat pun maju. Dunia pun berjaya, akhirat pun berjaya. Yang kita nak iaitunya kedua-dua, dunia dan akhirat. Bukan hanya kita tumpu kepada akhirat, tetapi kita terlupa kepada dunia. Sebab tu di dunia kita hendaklah jangan lepas peluang, dan kita kena ambil habuai kita yang Allah Ta'ala jadikan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan khalifah ataupun orang yang kerong dunia, iaitunya orang Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala janji orang-orang yang beriman daripada golongan kamu, hei orang-orang Islam, hei orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh,
iaitunya Allah Ta'ala nak jadi orang Islam ataupun orang yang hati bersih, orang yang beramal soleh, pergi dunia. Bila kita baca ayat ni, jadi tanda tanya, bilakah umat Islam akan kembali semula? Sebab itulah salah seorang nak bicara Arab, iaitunya Said Qutb. Dia tulis satu buku kecil, Al-Mustaqbal li hadzal din, untuk beri satu semangat kepada umat Islam semua. Umat Islam semuanya, iaitunya masa depan, anakot kana adalah ketinggian kejayaan bagi agama ini, iaitunya bagi agama Islam. Sebab tu kita kena bubuh di dalam perasaan kita, jiwa kita, hati kita, roh kita, iaitunya orang Islam, umat Islam akan berjaya di atas muka dunia, dan umat Islam juga akan berjaya di akhirat kelak. Kalaulah pakak bubuh belaka, pakak pasal belaka, niat untuk kejayaan di dunia, insya-Allah kejayaan itu ataupun semangat itu dia akan berbuah daripada hati kita, dan dia akan nampaknya hasil natijah di atas muka bumi. Ikhwah yang dikasihi sekalian, walaupun semangat, walaupun perasaan yang kita bubuh, ingin juga saya sebut sebagai satu peringatan kepada kita semua, walaupun bukan hadis Nabi, tetapi kata-kata ini disebut oleh Ali bin Abi Talib sebagai seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi dan menantu Nabi. Sebagai peringatan kepada kita semua, iaitunya Ali sebut, wa'lamu rahimakumullah annakum fi zamanin al-qailu fihi bil haqqi qalilun wal lisanu 'anis sidqi kalilun wal lazimu lil haqqi dhalilun ahluhu mu'takifuna 'ala al-'isyan mustalihuna 'ala al-adhan fatahum 'arimun wa syaibuhum athimun wa 'alimuhum munafiqun wa qari'uhum mumadhiqun la yu'azzimu saghiruhum kabirahum wa la yu'awwilu ghaniyuhum faqirahum. Kata-kata ni diambil di dalam kitab Nahjul Balaghah muka 262. Maksudnya, ketahuilah wahai saudara, semoga Allah rahmati kamu, bahawa kamu akan hidup pada suatu masa nanti yang mana orang berkata benar yang sebenar amat sedikit. Lidah yang akan berkata yang sebenar sudah pun bisu dan keluh. Orang-orang berada di atas jalan, orang yang berada di atas jalan yang benar dipandang hina. Orang di zaman itu sentiasa berada di dalam dosa dan maksiat, bersepakat di atas penipuan, iaitunya menyalahi apa yang sebenar. Orang muda sudah pun rosak akhlak, muda-mudi sudah pun duduk di dalam dosa setiap masa. Orang alim menjadi orang munafik. Orang yang membaca Quran, orang yang hafal Quran sudah pun menjadi pengkhianat dan penipu. Orang muda tidak hormat kepada orang tua, dan orang kaya tidak membantu ataupun tidak menolong orang-orang fakir. Bila kita perhati hakikat yang sebenar yang berlaku memang sungguh. Tetapi kita jangan mau nengelok saja. Jangan tengok kepada keburuk kejahatan saja, tetapi kita no monglok nengek ni. Tengok, beri semangat kepada kita, walaupun keadaan yang berlaku di atas muka dunia pada hari ini penuh-penuh dengan benda-benda yang tak baik, tetapi insya-Allah melalui orang yang sedikit, Allah Ta'ala akan menjadi satu kemenangan. Seperti mana Allah Ta'ala royak di dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyaknya orang sedikit tapi boleh dairap cai canak, boleh au canak
boleh jaya dan boleh menguasai ke atas orang-orang yang bilangnya banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun harap walaupun orang Islam ditinah, orang Islam dizalimi di atas muka dunia pada hari ini, dan orang-orang Islam kita sudah pun rusak, akidahnya rusak, akhlaknya rusak, cara hidupnya rusak, tetapi masih lagi kita nak bubuh semangat di dalam hati masing-masing kejayaan kemenangan akan sapanya petangnya orang Islam pada satu hari nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.